Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan. Johor bakal memiliki sebuah pusat pembangunan bakat yang mampu melahirkan golongan mahir dalam bidang bioteknologi. Dikenali sebagai Pusat Pembangunan Bakat Bioteknologi Kebangsaan yang dijangka dapat dimulakan pada awal tahun hadapan. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, penubuhan pusat berkenaan akan dibangunkan secara kerjasama menerusi Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Johor J Biotech, Malaysia Biotechnology Corporation Sdn Bhd Biotech Corporation dan Universiti Malaysia Pahang UMP. Tempat-tempat yang lain. So dengan adanya the right talent, ia membantu syarikat yang melabur, ia juga menjadi satu tarikan syarikat daripada luar negara untuk menimbang melabur di Johor, because ada talent development program yang berlaku di sini. Jadi ianya terbuka kepada semua pelajar-pelajar daripada universiti dalam bidang ini untuk mereka terdedah kepada latihan yang memang diperlukan oleh industri, dan ia juga memberi ruang-peluang kepada industri yang terdapat untuk bekerjasama, yang mana mungkin akhirnya ia menjurus kepada kerjasama dalam R&D dan sebagainya dengan kita adakan talent development. Beliau berkata kepada pemberita pada sidang media selepas merasmikan persidangan dan pameran bioteknologi Bio Johor 2014 di Hotel Puteri Pasifik, Johor Bahru. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Ismail Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Biotech Corps Datuk Dr. Muhammad Nazli Kamal dan Ketua Pegawai Eksekutif J Biotech Wan Amir Jeffrey Wan Abdul Majid. Tambahnya, usaha mewujudkan pusat berkenaan dilihat mempunyai kepentingan kerana pelabur sering mempertimbangkan mengenai kemampuan sesebuah kawasan bagi menyediakan golongan yang mahir dalam bidang tertentu. J Biotech dengan kerjasama Biotech Corporation akan menjayakan projek pertanian komuniti yang menggunakan teknologi bio secara kontrak. Ini dalam usaha memastikan penyertaan masyarakat setempat. Datuk Muhammad Khalid berkata sebagai permulaan dua daerah terpilih untuk menjayakan program itu, iaitu di Kota Tinggi dan Segamat. Yang kita saksikan tadi, majlis tanda tangan dengan 4 syarikat, dengan kerjasama juga pihak koperasi tempatan, yang mana kita menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita bangunkan tanaman dan sebagainya, yang mana 4 syarikat yang telah tanda tangan itu melibatkan syarikat yang akan menjayakan program pembekalan madu, susu, herbal dan gula stevia. So 4. Dan koperasi itulah untuk membekalkan komuniti untuk menjalankan tanaman dan sebagainya. Berita tempatan lain, Bank Islam Malaysia Berhad BIMB telah membina dan membaik pulih 174 buah rumah di seluruh negara menerusi peruntukan 4.7 juta ringgit dana zakat sejak tahun 2008 sehingga kini. Pengurus Besar Hubungan Strategik BIMB Datuk Wan Ismail Wan Yusof berkata, daripada keseluruhan 174 rumah itu, 22 adalah di Johor melibatkan kos sebanyak RM527,000. Katanya kos pembinaan rumah baharu adalah sebanyak RM40,000 dengan menggunakan kaedah fast track wall hasil kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM. Hari ini merupakan satu majlis khusus Bank Islam untuk melaksanakan tanggungjawab korporat, iaitu untuk menyerah rumah yang dibina oleh Bank Islam menggunakan duit zakat kepada mereka yang layak. Dari segi pendekatan rumah ini menggunakan satu teknologi barulah yang telah dipelopori oleh Universiti Teknologi Malaysia, seperti mana kita tengok model house tadi, sebegitu cepat sekali dia dibina, dipanggil fast track wall. Fast track wall. Jadi kita boleh tengok wall tu, insya-Allah dari segi ketahanannya dia tahan. Dia tak perlu diragui. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program bantuan rumah Bank Islam di Hotel Mutiara Johor Bahru. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Negeri Abdul Muttalib Abdul Rahim dan Mufti Negeri Datuk Muhammad Tahrir Datuk Samsudin.
Menurut Datuk Wan Ismail, daripada 22 rumah di Johor, 6 merupakan pembinaan rumah baharu, manakala 16 lagi baik pulih rumah. Ia melibatkan kawasan di Batu Pahat, Muar Segamat, Pontian, Kota Tinggi, Gelam Patah serta Mersing. Sementara itu, kehidupan 22 keluarga yang bakal menerima bantuan menerusi program bantuan rumah Bank Islam ini pastinya akan menjadi lebih bermakna dan sempurna. Rata-rata penerima terdiri daripada warga emas melahirkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan bagi menggantikan rumah usang mereka sebelum ini. Mereka merupakan penerima yang layak dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan kerjasama MAIJ dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah. Jadi saya bersyukur dapat bantuan ketua Bank Islam ni, amat-amat bersyukur. Sebab besar hati sebab kerana dia lah saya dapat bertunggu bertangga dekat rumah tu kan. Itulah sebabnya. Saya sangat berterima kasihlah kepada Bank Islam kerana dapat membantu rumah. Sungguh gembira dapat ni. Selalu rumah makcik kan susah nak dapat rumah ni. Pun makcik kan ni bertugas. Tak ada orang yang nak bantu. Sekali dapat ni, alhamdulillah lah makcik. Daripada segi macam mana rumah daripada dulu dengan sekarang? Dulu rumah memang teruk rumah makcik. Sekarang okey dah, dapatlah 2 bilik rumah makcik. Itulah dapat gembira sangat. Bersyukurlah, alhamdulillah. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah membuat persiapan untuk menyerahkan faedah skim Perkeso di bawah skim bencana pekerjaan kepada 43 waris warga Malaysia yang terkorban dalam naas pesawat Malaysia Airlines MAS MH17. Menterinya Datuk Seri Richard Riyad Jim berkata pihaknya akan menunggu masa yang bersesuaian untuk mengadakan majlis penyerahan faedah tersebut. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Sarifuddin Kasim pada Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang dan Khidmat Serta Perkeso 2013. Beliau berkata kementeriannya melalui Perkeso turut bersedia menyampaikan faedah skim Perkeso kepada waris mangsa pesawat MAS MH370. Sekian edisi Buletin Selatan, salam takzim.